إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama sekali lagi pada malam ni menyambung pengajian kita daripada kitab Fathul Majid syarah kepada kitab Tauhid, yang mana malam ni insya-Allah kita akan sambung bab yang keempat. Bab yang keempat ini ialah ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, ataupun maksudnya bab menyeru orang kepada syahadah la ilaha illallah. Penulis rahimahullahu ta'ala, dia letakkan di bawah bab yang keempat ini satu ayat daripada Al-Quran dan dua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Maksudnya daripada surah Yusuf ayat 108, Allah Ta'ala kata, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kepada Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dengan hujah yang nyata, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat 108 surah Yusuf ni pembuka kepada bab yang keempat ni, iaitu bab keperluan untuk kempen orang kenal kalimah la ilaha illallah, ataupun nama lainnya kita panggil sebagai kalimatun tayyibah ataupun syahadah, yang merupakan rukun pertama dalam rukun Islam yang diketahui oleh kesemua orang Islam. Seterusnya hadis yang dibawakan, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidu Allah fa idza hum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa laylah. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, ketika mana Nabi mengutuskan Mu'adh bin Jabal untuk berdakwah kepada penduduk Yaman, maka Nabi berpesan kepada Mu'adh bin Jabal, Nabi kata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kamu akan mendatangi satu kaum daripada ahli kitab. Ahli kitab ni merujuk kepada orang yang
terima kitab selain daripada Al-Quran, iaitu kitab Injil dan juga kitab Taurat, merujuk kepada boleh jadi orang tu orang Kristian ataupun orang Yahudi. Kata Nabi SAW kepada Mu'adh bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Jadikanlah seruan kamu yang pertama sekali kepada penduduk Yaman daripada ahli kitab ni ialah kalimah la ilaha illallah. Seru mereka kepada la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Fa inhum ata'uka lidzalik, sekiranya mereka ahli kitab itu taat kepada apa yang kamu seru dan apa yang kamu dakwahkan kepada mereka, fa'alimhum, maka ajarkan, maklumkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan pada mereka bahawasanya Allah Ta'ala telah fardukan kepada mereka 5 kali salat sehari semalam. Fa inhum ata'uka, sekiranya mereka taat pada kamu, iaitu mereka salat, fa'alimhum, maka kamu ajarkan pada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, iftarada alaihim sadaqah, telah menetapkan kepada mereka untuk bersedekah. Sama ada sedekah wajib, iaitu zakat, ataupun sedekah sunat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ambil sedekah itu daripada orang kaya kalangan mereka dan kembalikan kepada orang miskin daripada kalangan mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, sekiranya mereka taat dengar kata kamu wahai Mu'adh, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka kamu perhatikanlah kepada harta mereka, wattaqi da'watal mazlum, dan berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, kerana ketahuilah olehmu bahawasanya doa orang yang dizalimi itu tidak ada di antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla itu hijab. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ni hadis yang sahih. Itu hadis yang diletakkan di bawah bab yang keempat ni. Kalau kita perhati ayat 108 surah Yusuf pembuka bab, hadis riwayat Abdullah bin Abbas ni ialah penguat kepada ayat di atas. Ayat tu sebut Allah Ta'ala kata, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, iaitu jalan aku seru kepada Allah Azza wa Jalla, ala basiratin. Maksud daripada ayat ni ialah seruan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala sekali dengan hujah. Bukan seru semata-mata, tapi seru dengan datangkan hujah yang boleh diterima oleh logik akal tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Dan hujah ini ataupun pegangan ini ataupun ideologi ini, aku pun beriman dengannya dan orang yang bersama dengan aku pun beriman dengannya. Ini yang disebut dalam ayat 108 surah Yusuf. Wa subhanallah, dan maha suci Tuhan, wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah daripada orang-orang yang melakukan penyembahan berhala ataupun orang-orang musyrik. Okay. Itu ayat 108. Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya dakwah yang paling awal disampaikan kepada mana-mana orang ialah dakwah kepada tauhid Allah Azza wa Jalla. Ajak kenal kalimah syahadah tu, ajak kenal kalimatut tayyibah, dan kena tahu pembatal-pembatal kepada kalimah tersebut, penyempurnaan-penyempurnaan pada kalimah tersebut. Adakah cukup, adakah padan satu orang tu dikira sebagai orang yang berpegang pada kalimah tauhid hanya dengan menyebut di lidahnya la ilaha illallah, ataupun di sana ada tuntutan lain? Jawapannya ada tuntutan lain. Tak padan satu orang tu dikira sebagai Muslim hanya kerana dia boleh sebut la ilaha illallah. Tapi dia kena tahu apa tuntutan satu orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dan apakah pembatal kepada orang yang
menyebut la ilaha illallah. Jadi itu ialah perkara yang awal dan utama yang disebut juga dengan nama al-awlawiyat. Kita mungkin pernah dengar perkataan ni, yang disebut juga dengan nama fiqhul awlawiyat. Memahami perkara yang utama di sekalian perkara yang ada dalam agama ni. Sebab tu bila mana sebut perkataan fiqh, jangan kita faham fiqh itu hanya hukum hakam ibadat semata-mata. Dalam fiqh itu juga termasuk perkara berkaitan dengan akidah. Sebab tu Imam Abu Hanifah dia meletakkan bab akidah ni sebagai fiqhul akbar. Satu benda yang kita kena faham dan dia paling besar dan utama. Sebab perkataan fiqh tu maksud dia faham. Kita kena faham pada kalimah la ilaha illallah tu apa yang sebenarnya ingin dimaksudkan. Sebelum ni kita dah sebut pada kalimah la ilaha illallah itu adanya nafi, adanya isbat. La ilaha ialah penafian, tidak ada ilah. Ilah maksudnya ialah Tuhan yang disembah ketika mana kita nak beribadat. Kita nak beribadat, kita ada hajat, kita ada masalah, inilah nama yang diseru, inilah zat yang dipanggil. Jadi dalam kalimah syahadah itu menafikan mana-mana nama, mana-mana zat, mana-mana benda yang boleh diseru dan benda tu disangka ada kuasa. Ataupun kita guna terjemahannya ialah Tuhan. Ilah tu kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dengan nama Tuhan. Illa Allah. Kita mengisbatkan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang bernama dengan nama Allah. Sebab kalimah lafzul jalalah ataupun Allah itu ialah nama daripada nama-nama Tuhan. Dan ialah nama yang paling banyak digunakan. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir, maknanya sebaik-baik zikir itu ialah la ilaha illallah. Apa maksud zikir? Kita kena faham, zikir ni bukanlah hanya orang yang terkumat kami sebut kalimah tu berulang kali. Macam zikir lepas salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu ialah zikir juga. Cuma kita kena faham, kalimah zikir ialah bermaksud orang yang ingat, tahu dan sedar. Dia ada orang dia sebut je, tapi dia tak tahu, dia tak sedar apa yang dia sebut, kenapa dia perlu sebut. Kalimah la ilaha illallah tu Nabi kata afdalu zikri, sebaik-baik zikir bagi orang yang sedar, bagi orang yang tahu apa tuntutan yang ada pada kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah ini akan terbatal kalau seorang Islam itu, seorang Muslim itu dia susah, dia minta pada benda lain. Keyakinan dia benda tu akan terangkat, benda tu akan dapat pertolongan kerana kuasa lain. Itu ialah pembatal kepada kalimah tayyibah yang telah dia sebutkan tu. Okay. Jadi itu ialah bab memahami kalimah tayyibah. Okay. Hadis yang disebutkan tadi, hadis riwayat pada Abdullah bin Abbas, iaitu ketika mana Nabi hantar Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni salah seorang sahabat Nabi yang agak muda, yang Nabi sebut sebagai ahli Quran. Nabi hantar dia ke Yaman. Daripada Madinah ke Yaman bukan tempat yang dekat. Madinah ke Yaman ni agak jauh. Madinah dengan Mekah pun jauh. Mekah dengan Yaman pun jauh. Okay. Nabi hantar dia ke Yaman. Dan Yaman kita kena tahu, Yaman ialah nama wilayah, bukan nama negara macam kita faham hari ni, Republic of Yaman tu. Yaman sekarang ni tu Yaman jugalah dulu. Cuma bila mana sebut Yaman pada zaman dulu, ia merangkumi negara Yaman hari ni dan juga merangkumi negara Oman hari ni. Sebab sekarang ni dua negara tu beza. Oman negara lain, Yaman negara lain. Yang ni republik, yang ni daulah. Daulah maknanya dia ada raja, macam Brunei. Sebab Oman sistem ialah sistem beraja. Okay. Ini nama wilayah. Nabi hantar dia kepada orang-orang di wilayah Yaman. Yaman ialah sebuah tempat yang terkenal dengan peradaban dunia macam Mesir juga. Macam mana Mesir ni ada tamadun Mesir purba, begitu juga Yaman menyimpan sejarah. Antara sejarah yang besar di Yaman ialah kerajaan Sabak, iaitu kerajaan Balqis ataupun Bilqis pada zaman Nabi Sulaiman.
Yang mana kalau kita tengok Sabah ni, dia berada di antara sempadan Oman dan Yaman hari ni. Sebab sekarang dah ada perbatasan negara tu. Okay. Jadi di Yaman ni mereka sudah ada agama. Dan kalau kita tengok pun, Yaman ni ialah tempat asal keluarnya bangsa Arab. Bangsa Arab ni dia bukan berasal pada Arab Saudi. Bukan berasal daripada UAE, Qatar, Kuwait ni. Dia keluar daripada satu kumpulan nama dia Al-Qahtan. Sebab tu kita akan tengok orang-orang Arab ni kalau dia punya nama belakang dia Al-Qahtani, itu ialah Arab tulen, tak bercampur dengan bangsa apa-apa pun. Dia memang betul-betul Arab. Sebab memang asalnya orang Arab ni mereka datang pada Yaman. Sebab tu kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, kita akan tengok Nabi pernah sebut kelebihan Ahlul Yaman, kelebihan orang Yaman. Nabi kata orang Yaman itu adanya pada mereka keimanan dan hikmah. Tapi ia bukan merujuk orang Yaman sekarang. Ia merujuk kepada orang Yaman yang telah berhijrah, membentuk kabilah baru di Madinah namanya Aus dan Khazraj. Zaman Nabi yang kita panggil sebagai Ansar. Sebab orang Ansar ni asal keturunan dia orang ialah orang Yaman. Sebab tu kalau kita baca manaqib ataupun sirah, biografi Imam Malik, guru pada Imam Syafi'i, kita akan tengok Imam Malik ni susu galuh keturunan dia balik ke Yaman. Sebab ada orang dia salah guna hadis tu, salah faham hadis tu, salah tafsir hadis dalam Bukhari tu. Dia ingat hadis kelebihan orang Yaman tu merujuk pada Yaman sekarang ni. Bukan. Ia merujuk kepada orang Yaman pada zaman Nabi yang telah berhijrah dan mereka dah jadi Ansar. Itulah yang didoakan oleh Nabi. Nabi kata pada dada mereka ada keimanan, pada dada mereka ada hikmah. Bukan merujuk pada orang Yaman hari ni. Sebab kalau tuan-tuan tengok orang Yaman hari ni macam mana? Macam yang tuan-tuan boleh tengok lah orang Yaman ni. Negara Yaman ialah negara yang terkebelakang lah. Kalau kita pergi ke Yaman, kita rasa macam duduk Malaysia tahun 1940-an, 1950-an dengan keadaan negara dia. Dan suasana masyarakat dia yang kata apa, tidak terkena kemodenan macam tempat kita. Sebab tu kalau tengok Yaman, dia tak pernah keluarkan statistik COVID macam Malaysia. Dia orang pun tak tahu COVID tu ada ataupun tidak sana. Dia orang tak pakai mask, dia orang solat rapat-rapat, dia orang tak peduli, sama macam Mesir juga. Tak peduli pun. Tak ada, tak ada pun kita tak kisah. Mati kita tanam macam biasa. Untuk masuk rumah PKP lockdown, dia orang tak buat benda tu. Okey. Jadi itu ialah cara pemikiran. Dia orang tak boleh hidup dengan peraturan, tak boleh. Sebab dia orang tidak terbiasa dengan peraturan benda tu. Sebab tu kalau tengok negara Yaman, bila mana dia bergolak, dia akan berlaku kacau bilau yang dahsyat. Dia tak puas hati dengan pemimpin, dia tembak sama depan. Dia bukan kata dalam Facebook. Dia keluar senjata duk simpan siap di rumah dah. Tengok pemimpin mari masjid, letak senapan atas dahi betul-betul. Tembak terus, tak puas hati. Itu cara dia orang deal kehidupan dia orang. Sebab tu kalau tengok 2-3 bulan lepas, bulan Ramadan kalau saya tak silap, ataupun selepas hari raya, dia tak puas hati dengan satu orang ahli parlimen daripada Aden. Apa dia buat? Dia bom kapal terbang kawan tu bila mana kawan tu turun di airport tu. Bom terus. Maknanya kita boleh agak lah. Polis dia pun tak jaga. Maknanya kalau orang tu datang, orang kampung datang kata kami nak bom pemimpin, dia orang bagi allow masuk bom macam biasa. Polis pun tak berapa nak bersama sangat. Okay. Jadi itu ialah sistem. Sebab tu kalau kita faham doa Nabi dalam Sahih Bukhari tu dengan orang Yaman hari ni, jauh lah. Adakah itu orang yang dikatakan ada iman, ada hikmah dalam hati dia orang? Yang merujuk kepada iman dan hikmah itu ialah orang-orang yang berada di zaman Nabi, yang berhijrah daripada Yaman ke bumi Madinah ataupun bumi Mekah pada waktu tu. Jadi kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, bila mana kamu pergi ke Yaman ni, kamu akan jumpa ahli kitab. Ahli kitab daripada kalangan Yahudi, daripada kalangan Kristian. Sebab kita kena tahu di Yaman pun ada populasi orang Yahudi. Jangan kita ingat Yahudi tu di Palestin je. Yahudi ni 3 negara ada orang Yahudi duduk situ. Yang pertama ialah di Israel lah. Okay. Yang kedua ialah di Iran. Yang ketiga ialah di Yaman. 3 negara ni ada orang Yahudi. Yahudi yang mungkinlah keturunan dia orang tu masih lagi connecting sampai kepada Bani Israel. Tapi ada 3 tempat, 3 negara ni masih lagi ada orang Yahudi. Yahudi yang betul-betul Yahudi, Judaism.
Okey. Jadi bila mana pergi ke situ, Muaz ditugaskan untuk kempen Islam beritahu, sebab mereka ni ahli kitab. Bila mana sebut ahli kitab, mereka ni ada maklumat tentang Nabi akhir zaman. Cuma tinggal lagi kalau dia orang degil, dia orang engkar, kalau dia orang lembut hati, dia orang terima. Itu sikap ahli kitab. Sebab Quran dah beritahu, ahli kitab ni ada yang elok, ada yang tak elok. Kita boleh tengok dalam surah Ali Imran. Okay. Jadi bila mana pergi ke Yaman, dengan izin Allah Ta'ala, penduduk Yaman ni terima Islam. Walaupun dia orang tu ahli kitab, dia orang terima Islam. Sebab tu kau tengok hadis yang kita dengarkan tadi, Nabi kata, bila mana kamu sampai, kamu kempen syahadah pada mereka. Ajar pada mereka la ilaha illallah. Nafikan semua akidah, ideologi, keimanan yang diorang pernah beriman dengan agama lama diorang. Lalu Nabi pun kata, fa inhum ata'uka, sekiranya mereka taat pada kamu, maka ajarkan mereka salat 5 waktu. Sekiranya mereka taat pada kamu, maka ajarkan kepada mereka kewajipan bayar zakat, beri sedekah pada orang. Dan bila mana mereka taat pada kamu, kata Nabi SAW, berhati-hati kamu dengan harta orang-orang di sana. Sebab negara Yaman ni ialah negara yang kaya pada zaman Nabi. Lebih kaya berbanding Madinah, lebih kaya berbanding Mekah. Sebab hakikatnya Yaman ialah sebuah negara yang kaya. Kalau orang tengok, orang belajar geografi tanah negara Yaman ni, ialah negara yang kaya. Di sana ada minyak, di sana ada emas, di sana ada perak, di sana ada besi, ada air yang lebih banyak berbanding negara-negara Arab yang lain. Cuma kalau tengok pengurusan negara dia hari ni, kita tengok macam miskin, tak ada apa. Tapi dia sebuah negara yang subur. Cuma dia orang salah guna kesuburan negara dia orang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang Yaman ni dia ada satu penyakit. Tak semua, tapi majoriti. Sebab saya sendiri pun pernah pergi tahun 2010, pernahlah duduk 3-4 bulan ikut daurah tertentu di sana. Dia ada satu sikap, dia suka kunyah satu daun ni. Daun ni menyebabkan dia orang lembab, malas kerja. Daun apa tuan-tuan? Daun qat. Qat ni bukan macam ketun koroi kita tu. Yang tu pun dah lembab dah. Okay. Yang ni lagi dahsyat lembab dia. Dia akan kunyah hatta dalam masjid. Benda tu biasa. Seorang syekh yang mengajar Sahih Bukhari, belakang dia jemaah kunyah daun tu semua. Dan tak boleh buat apa. Benda tu legal. Polis yang buat roadblock pun dalam kereta dia penuh dengan daun tu. Benda tu dikira sebagai dadah. Dia termasuk dalam jenis dadah. Para ulama sana telah fatwakan benda tu haram. Tapi benda tu dah biasa. Daripada budak kecil tadika sampai orang tua umur 90, semua kunyah. Dia akan jadi macam mana tuan-tuan? Dia akan jadi rasa nak duduk, tak nak bangun. Daun qat, orang Yaman panggil gat, sebab dia orang ni huruf qaf dia sebut dengan bunyi ga bunyi dia. Dia panggil qat. Di Sudan pun ada, tapi Yaman lebih menyeluruh. Saya tengok benda tu sampai di Sana'a. Waktu tu belum berlaku revolusi lagi. 2010 belum berlaku revolusi, belum berlaku Arab Spring lagi. Okay. Kita sampai di Sana'a tu, sampai di Babul Yaman. Babul Yaman ni pasar dia orang, pasar besar. Dia ada 2 pasar. Satu pasar jual sayur, satu pasar jual daun tu saja. Tak jual benda lain. Daun qat. Dan orang Yaman lebih pilih untuk beli benda tu berbanding beli sayuran di rumah dia orang untuk ataupun makanan. Dan antara bandar yang paling banyak ladang qat ni ialah Taiz. Taiz ni ialah bandar yang dikuasai oleh Houthi sekarang ni, oleh Syiah sekarang ni. Taiz ni ialah bandar yang subur, tapi dah jadi rosak tanah dia dengan sebab tanam daun tu saja. Dia orang tanam di lereng-lereng bukit, dan dia ada sisi negatif daun qat ni. Kalau kita tanam, tanah itu dia tak boleh tanam apa-apa tak lepas pada tu. Dia akan rosak. Tanam apa pun tak jadi lepas pada tanam pokok tu. Dan ladang-ladang qat ni dia menjadi, orang kata apa, duit bagi orang Yaman. Kalau dia orang berhutang dengan bank, tak boleh nak bayar contoh kereta ke rumah, dia orang akan tawarkan ladang qat dan bank terima di sana sebagai bayaran hutang dia orang. Maknanya manager bank pun makan juga daun tu. Okay. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah legal. Tuan-tuan boleh tengok dokumentari Yaman banyak cerita tentang benda ni. Masalah besar sebab budak-budak sekolah pun dia orang duk makan benda tu. Cikgu yang mengajar pun kunyah, pelajar yang dengar cikgu mengajar pun kunyah.
Cuma saya tak pernah tengok lah sampai pada tahap yang kuliah baca kitab pun kunyah. Biasanya yang kuliah okey. Cuma yang dengar kuliah, bahkan kalau kita tengok lebih dahsyat lagi, yang salat dalam mulut dia duk ada daun tu. Dan dia orang akan jadi khayal 6 jam, 7 jam, tak bangun, tak bergerak. Dia orang khayal menyebabkan dia orang jadi lambat. Dan secara umumnya Amerika Syarikat waktu dia masuk nak manipulasi ekonomi Yaman, dia orang biarkan orang Yaman dengan macam tu sebab memang itulah yang dia orang nak. Dah lembab macam tu, elok kita nak buat lari duit dia orang. Okey, cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah realiti sekarang. Sebab tu kalau orang kata negara Yaman ni ialah negara yang Nabi doakan, betul, memang Nabi doakan. Okey, tapi ia bukan merujuk pada orang zaman sekarang, dia merujuk pada orang zaman Nabi. Kalau orang zaman sekarang tuan-tuan boleh tengok dengan khayal macam tu, adakah itu ahlu iman kita panggil? Dia khayal, dia tak tahu apa. Dia duduk dekat pintu masjid, dia khayal. Dan dia rasa dia orang yang berjaya, paling berjaya di dunia. Benda tu saya pernah tanya pada satu orang. Dia khayal dia kaya, dia khayal dia banyak duit, sedangkan dia tengah khayal waktu tu. Benda tu biasa. Okey. Jadi penduduk Yaman dulu ialah penduduk yang hebat. Tamadun dia orang hebat. Tapi sekarang dia orang dah hancur. Secara umumnya dia orang dah hancur. Tidak ada lagi keagungan kerajaan Sabak macam dulu, tak ada. Sebuah negara yang Allah Ta'ala rahmati bumi Yaman ni. Sebab tu kalau tengok Abdullah bin Mubarak, dia pernah sebut, kami pernah makan, ini dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, kami pernah makan beras daripada Yaman, biji beras dan gandum pada Yaman, yang mana biji dan beras gandum daripada Yaman ni, sebiji tu sama besar dengan kurma. Besar, tahu tak? Besar, maknanya diberkati bumi itu. Sekarang makin kecil, makin kecil. Yang tempat kita ni kecil lah beras tempat kita. Dia orang beras tu sebiji kurma, maknanya dalam pinggan tu tak banyak pun, dah kenyang dah. Tu zaman Abdullah bin Barak tahun 200 Hijrah dulu. Makin kecil sampai kat kita sekarang. Cuma itu bumi yang Allah Ta'ala rahmati dulu. Tapi sekarang orang yang memerintahnya tak urus dengan elok, maka bumi itu menjadi bumi yang kucak kecil, bumi yang terkebelakang. Walau macam mana pun, daripada bumi itu lahir juga para ulama yang hebat sampai ke sekarang ni pun. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya penduduk Yaman ialah penduduk yang disebut sebagai orang elit zaman tu. Maknanya bila mana Nabi hantar ni, Nabi bimbang sebab Nabi nampak orang Yaman ialah kategori orang yang intelektual, elit pada waktu tu. Sebab tu Nabi hantar sebaik-baik utusan, iaitu Muaz. Muaz ni orang yang petah, orang yang kata apa, perwatakan dia elok, orang yang handsome dalam erti kata lain, dan orang yang banyak ilmu, terutamanya ilmu Quran, dia paling munasabah untuk dihantar. Okay. Jadi Nabi kata, ajarkan pada mereka semua benda ni, dan berhati-hati dengan harta mereka, dan berhati-hati juga dengan doa orang yang zalim. Okay. Itu hadis yang kedua untuk bab yang keempat ni. Hadis yang seterusnya, walahuma an Sahl bin Sa'ad, diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim, daripada sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata pada hari perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang yang berlaku pada tahun ke-7 Hijrah, dan perang yang menyebabkan orang kafir secara keseluruhannya keluar daripada Madinah Al-Munawwarah, dan start daripada perang tu tidak ada lagi orang kafir di Madinah. Itu perang terakhir menentang orang Yahudi di Madinah. Kata Nabi, la'utiyanna rayata ghadan rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala ayna Ali ibn Abi Talib faqila huwa yashtaki 'ainayhi qala fa arsilu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi 'ainayhi wa da'a lahu fa bara'a ka'an lam yakun fihi waj'un fa a'tahu ar-rayata fa qala unfudh 'ala rislika hatta tanzila bi sahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la an yahdiya bika rajulun wahidan khairul laka min humrin na'am yadukuna ay yakhudun. Maksud hadis ni, hadis yang kedua penyokong pada bab kalau nak kempen Islam ni, kena kempen syahadah dulu.
Bukan kempen semayang dulu. Kempen kenal Tuhan dulu. Okey. Kata Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi. Dia kata pada waktu berlakunya perang Badar, pada waktu berlakunya perang Khaybar. Perang menentang Yahudi. Khaybar ni ialah salah satu tempat di Madinah. Hari ni pun nama dia Khaybar. Khaybar ni antara bandar elit yang berkumpul dalam tu ialah orang Yahudi. Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Dia bandar yang elit. Dalam tu dia ada pekan-pekan kecil. Bandar Khaybar dalam tu dah ada pekan, dan keseluruhan pekan tu dibentengi. Dia ada, orang kata apa, ada kubu daripada luar. Hebat, bandar yang hebat. Berbanding dengan Madinah, tempat masjid Nabi tu, Khaybar lagi cantik, lagi hebat. Okay. Nabi kata pada waktu nak berlakunya perang Khaybar ni, Nabi kepung dia orang beberapa hari, tapi dia orang tak keluar pun. Bila mana nak berlaku je perang ni, Nabi kata la'utiyanna rayata ghadan rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Esok aku akan beri panji ni, panji perang ni, kepada satu orang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun mencintainya. Okey. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah Ta'ala akan beri kemenangan perang Khaybar ni kepada lelaki ni. Okay. Fabatan nas. Maka pada malam itu para sahabat ni duk bercakap, siapa lelaki yang Nabi sebutkan dalam hadis ni? Nabi sebut malam. Nabi kata esok aku akan beri. Jadi dia orang duk bersangka-sangka, dan dia orang duk mengimpikan akulah orang yang disebut oleh Nabi itu. Maka bila mana falamma asbahu, bila mana keesokan harinya, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka semua para sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju an ya'taha. Semua mereka ni berharap dioranglah akan diberi panji oleh Rasulullah tu. Sehinggalah Nabi kata, aina Ali bin Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib? Maknanya yang akan terima panji ni ialah seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Talib. Faqila, maka ada orang beritahu Ali tak ada. Sebab apa Ali tak ada? Huwa yashtaki ainaihi. Kerana Ali pada waktu tu dia sakit mata. Jadi dia tidak ada dalam pertemuan pagi tu. Okey. Qala, maka Nabi kata, fa arsilu ilaihi, panggil dia. Fa utiya bihi, lalu dibawa Ali ke hadapan Nabi. Fa basaqa fi ainaihi, lalu Nabi pun meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhan kepada Ali bin Abi Talib. Fa bara'a, lalu sembuhlah sakit mata Ali bin Abi Talib. Ka'anna lam yakul bihi waj'un, seakan-akan mata tu tak pernah kena sakit pun. Fa'atahu rayah, lalu Nabi pun memberi kepada dia panji untuk perang pada hari ni, iaitu perang Khaybar ni. Lalu Nabi kata kepada dia, umfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Apa Nabi kata? Nabi kata, melangkahlah ke depan dengan hati-hati sehingga kamu masuk ke dalam kampung-kampung mereka, iaitu dalam bandar Khaybar tu, pekan-pekan mereka. Okay. Kemudian kata Nabi, thumma du'uhum ilal Islam. Sebelum perang, ajak mereka untuk berdamai dengan masuk Islam. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Beritahu kepada mereka perkara yang paling penting dalam agama ni ialah mengenal Tuhan, iaitu mengenal kalimah syahadah. Fa wallahi, lalu Nabi bersumpah, Nabi kata, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan, sekiranya Allah Ta'ala mentakdirkan orang masuk Islam dapat hidayah kerana kamu, maka ianya lebih baik berbanding mendapat unta merah. Unta merah ni ialah kenderaan yang paling terbaik. Yadukun ay yakhudun. Yadukun situ maksudnya ialah membicarakan. Maknanya bila mana masuk, jangan keluarkan lagi pedang daripada sarung, jangan tarik lagi anak panah ke busur. Kempen Islam dulu. Kempen Islam. Sebenarnya kalau kita tengok, para sahabat, bila mana Nabi kepung kota Khaybar ni, kalau saya tak silap dalam riwayat sebut hampir 20 hari ataupun 15 hari. Nabi kepung, dia orang tak keluar pun. Bila mana Nabi dapat masuk dengan para sahabat, dapat pecahkan pintu kubu Khaybar tu, maka Nabi tengok persiapan dalam kota Khaybar ni lain macam. Makanannya komplit, persenjataannya komplit, bekalan makanan tu cukup. Kalau diorang tak keluar lawan Nabi, cukup untuk setahun persediaan orang Yahudi.
Kalau kita baca dalam sirah, kita akan tengok sebelum perang tu berlaku, ada beberapa orang sahabat ni, dia orang panjat kubu kota Khaybar untuk bunuh ketua Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni ialah ayah kepada isteri Nabi Safiyah binti Huyai. Dia Yahudi. Sahabat yang naik kubu tu panjat ialah Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah panjat, dia masuk dalam bilik tidur Huyai bin Akhtab, dia tikam dengan pisau belati yang pendek, bukan dengan pedang. Dia tikam takluk. Rupa-rupanya kawan ni ada ilmu kebal. Takluk. Ilmu kebal hanya digunakan oleh Yahudi saja zaman tu. Tentera Islam tak ada ilmu kebal. Dulu Malaysia kita ni ada satu kumpulan silat nama dia Nasrul Haq. Saya ada buku lagi, buku ilmu kebal. Jakim dah wartakan benda tu sesat. Okay, sebab dalam tu ada mantra yang sakan lah mantra tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita, cerita ilmu kebal ni zaman Nabi ialah cerita Yahudi saja yang duk buat ilmu kebal tu. Sebab tu kalau kita tengok, Yahudi dia menguasai ilmu sihir. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Baqarah, kita akan tengok orang Yahudi ni, dia orang duduk di Babylon, di Iraq hari ni. Dia orang kata apa, belajar ilmu sihir. Dia orang duduk di Mesir pun dia orang belajar ilmu sihir. Sebab tu antara sihir yang terkenal, ada orang kata Yahudi sekarang pun duk buat lagi benda tu, ialah sihir Kabbalah. Kabbalah ni ialah dia punya nama, kata apa, kitab sihir tu mungkinlah, dan ianya digunakan lagi oleh sebahagian orang-orang Yahudi secara umumnya. Okay. Jadi nak cerita sini, ilmu kebal ni kalau orang cuba sandar kepada Islam, tidak ada. Yang pasti waktu perang Khaybar, yang pakai ilmu kebal ialah Huyai bin Akhtab, dan dia itu daripada orang Yahudi. Bila mana Abdullah bin Maslamah tikam 3 kali takluk, dia keluar bilik, dia turun, dia beritahu Nabi, kami dah cuba nak bunuh kawan ni tak mati. Dia ada ilmu kebal. Sebab tu kau tengok bila mana Nabi dapat masuk, orang Yahudi dah buat macam-macam perancangan. Dia orang macam menyerah, tapi masih lagi cari peluang nak bunuh Nabi. Peristiwa Nabi makan daging yang diracun ialah pada peristiwa perang ni. Sebab kita kena tahu perang Khaybar ni dia berlangsung beberapa hari. Nabi kuasai satu pekan sehingga selesai 7 pekan dalam bandar Khaybar tu. Habis perang, maka Nabi pun tengok harta rampasan perang bukan main banyak, dan ada satu orang Yahudi ni tiba-tiba baik hati, tawarkan pada Nabi jamuan makan. Bila mana Nabi dihidangkan dengan daging tu, rupanya daging tu dah diletakkan dengan racun. Ada satu orang sahabat tu, dia punya lapar perang, berapa hari dah tak makan makanan sedap ni, tengok ambil je lapar, ambil terus. Dia kunyah, dia mati on the spot. Sehinggalah datang Jibril beritahu daging itu telah diracun. Nabi dah sempat kunyah, Nabi keluarkan balik, cuma kesan racun tu masih melekat dalam mulut Nabi. Takdir Tuhan, Allah Ta'ala tak matikan Nabi waktu tu. Beberapa tahun lepas pada tu baru Nabi wafat. Sebab tu pada hari kewafatan Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, makin sakit kesan racun yang ada dekat lelangit Nabi. Bila mana Aisyah tengok dalam mulut Nabi, lelangit Nabi tu warna hitam, kesan daripada racun itu. Okay. Jadi itu ialah perangai Yahudi. Lawan sama depan dia tak berani. Dia pakai sihir, dia pakai kaedah racun. Okay. Bila mana dia orang dah terdesak, dia orang akan guna kaedah tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya beza Ali bin Abi Talib, dia mengetuai, orang kata apa, peperangan tu, mengetuai orang Islam. Kempen syahadah orang Yahudi di Khaybar dia tak terima. Beza dengan Muaz bin Jabal, dia kempen Islam, orang Yaman ni dia terima Islam yang dibawa oleh Muaz bin Jabal tu. Orang Yaman ni dia lebih mudah. Secara umumnya kalau tengok orang Yaman hari ni pun, orang Yaman ialah orang yang lebih lembut sikit lah. Dia taklah kategori Arab yang lembut sangat, tapi dia mudah, kita nak deal dengan dia tu mudah. Tambah dengan orang Yaman ni, dia punya, kalau dia dengan orang Melayu lah, dia punya adat lebih kurang. Bahkan kita ni pun sebenarnya banyak terambil adat daripada dia orang. Terutamanya kita orang Melayu ni, terutamanya belah Indonesia, Hadrami ni lah nama tempat Hadramaut di Yaman. Makanan dia orang, cara pakaian. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Hadramaut ni, Hadramaut di Yaman hari ni,
Tuan-tuan akan tengok suasana dia macam tempat kita. Orang sana pakai kain pelekat. Sama jenis, jenama Indonesia semua. Kehidupan dia orang. Bukan nak kata dia ambil kita ambil pada dia orang jenis pakai kain apa semua tu. Dengan hiburan, dengan makanan dia orang yang dia punya rasa kari apa semua tu dekat dengan makanan kita. Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya nak deal dengan dia orang lebih mudah. Maknanya dengan sebab dia orang tu mudah untuk terima, sambut orang luar, berbeza dengan sahabat menyampaikan Islam di tempat-tempat yang lain. Okey. Cuma poin kita pada malam ni saya nak sebutnya ialah Nabi dia tak suruh masuk tempat orang, solatlah kamu. Tak suruh. Nabi suruh syahadah dulu. Nabi suruh terang, bagi clear. Benda ni. Apa yang perlu ada dalam kalimah syahadah, apa yang boleh membatalkan kalimah syahadah, itu yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terangkan benda lain. Jadi apa yang kita dapat faham daripada bab yang keempat ni, bab perlunya menyeru manusia kepada syahadah. Kalau kita nak ajar orang, sama ada orang baru masuk Islam ataupun orang Islam yang baru nak belajar Islam, inilah benda yang kita kena beri penekanan. Kita tak ajar dia cepat-cepat kepada salat, hukum, hakam, jual beli, tak ajar lagi. Kita ajar dia faham kalimah la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Kita kena ajar dia supaya setiap tindak tanduk yang dia buat dalam hidup dia, dia ikut segala apa yang berkait dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau dia sakit pun dia kena faham kat mana cara minta tolong yang betul. Minta tolong yang salah macam mana, minta tolong yang dilarang oleh syariat macam mana. Itu semua berkait dengan kalimah la ilaha illallah. Untuk bab yang keempat ni, dia ada banyak pecahan. Di bawah bab yang keempat ni, penulis rahimahullahu ta'ala, dia bahagikan 30 subtopik. Ada 30 subtopik. Okay. Dan malam ni pun saya tak nak fokus 30 tu, memang tak sempat lah kita nak bahas semua sekali. Cuma nak sebutnya ialah daripada 30 tu, dia dipecahkan daripada 2 hadis, 1 ayat. Ayat berapa? Ayat 108 surah Yusuf, hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, iaitu hadis daripada Abdullah bin Abbas, cerita apa Nabi pesan pada Muaz bin Jabal waktu nak hantar Muaz bin Jabal ni berdakwah ke Yaman. Muaz bin Jabal dia berdakwah, lepas tu dia balik semula ke Madinah. Lepas tu, lepas Nabi wafat, dia pergi ke Syam. Sebab tu kita akan tengok kubur Muaz bin Jabal ni di mana? Di Jordan hari ni. Walaupun dia tu berdakwah di Yaman, dia tidak wafat di Yaman, tapi jasa dia untuk orang Yaman tu besarlah. Dan Nabi sebut kepada para sahabat yang lain, a'lamun nas bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Orang yang paling faham dengan halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Allah Ta'ala beri kepada Muaz bin Jabal ni kepandaian ilmu jawab hukum hakam fiqh di Yaman. Waktu di Yaman tu dia menjadi pakar rujuk. Setiap sahabat ni dia ada kecenderungan. Antaranya ialah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni ialah anak angkat Nabi. Dia ada anak nama dia Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah ni apa dia punya kemahiran dia? Kemahiran dia ialah ilmu faraid, ilmu pembahagian harta pusaka. Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata awwalu ilmin rufi'at. Ilmu pertama yang diangkat daripada manusia di akhir zaman ialah ilmu faraid. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya rasa di Perlis ni pun tak banyak orang buat kuliah bab faraid. Kalau ada tak tahulah, tapi jaranglah jumpa ustaz mengajar bab faraid. Saya sendiri pun tak berani nak ajar bab faraid ni. Ada? Mungkin kalau ada tu elok lah. Cuma nak sebutnya hadis Nabi kata ilmu pertama yang diangkat tu bukan maksudnya ilmu tu hilang. Ilmu tu paling payah untuk diamalkan oleh orang akhir zaman. Tuan-tuan belajar ilmu faraid, okey, tapi kalaulah berlaku kematian dalam keluarga, kita tahu sebahagian ahli keluarga kita ni taklah semua minat dengan faraid ni. Okey, bila mana kita dah sebut, kita dah bagi ikut faraid elok, mesti akan ada seorang kita bagi sama rata lah. Sebab orang yang belajar faraid dia akan tahu dalam faraid ni dia akan ada orang yang dapat lebih, orang yang dapat kurang. Okey, bila mana dah bagi elok ni, mak ke meninggal, ayah ke meninggal, ada seorang adik-beradik dia rasa tak setuju, tambah pula dia perempuan,
Tambah pula dia jaga mak tu sebelum meninggal ataupun ayah tu sebelum meninggal. Dia akan rasa, kenapa yang ni pula dapat lebih? Dah lah yang ni sak dadah dapat lebih pula. Dia akan rasa gundah gulana sikit dengan pembahagian tu. Akhirnya dia tak setuju. Maknanya ilmu yang paling payah untuk orang tatbik terima hari ni. Tak semua. Hatta kalau kita tengok kes-kes di Malaysia ni pun, kalau kita tengok amanah raya ke apa semua, dia orang dah hantar orang untuk uruskan harta ni, elok dah bagi, mesti akan ada seorang yang tak setuju. Kita bagi laluan azan dulu. Okey, kesimpulan akhirnya apa yang dah kita dengarkan pada malam ni ialah kepentingan menyeru kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan hujah-hujah yang mantap. InsyaAllah minggu seterusnya kita akan bahaslah berdasarkan ayat dalam surah Yusuf tu, apa maksud Allah Azza wa Jalla bila mana dia kata ad'u ilallahi ala basirah. Serulah kepada Allah di atas basirah. Basirah tu maksudnya hujah, perincian, pendetailan terhadap ilmu tauhid itu sendiri. Okay. Jadi alhamdulillah kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.